Seperti yang telah kita bincangkan dalam pengenalan kepada asas perdagangan, pembentukan batang lilin berlaku dengan menentukan harga pembukaan, paras tinggi, paras rendah dan penutupan bagi rangka masa tertentu yang dirujuk oleh batang lilin berkenaan. Sekiranya harga pembukaan berada di atas paras harga penutupan, maka batang lilin dengan badan berwarna akan terbentuk. Lazimnya, warna merah digunakan untuk mewarnai lilin berkenaan. Sekiranya harga penutupan berada di atas paras harga pembukaan, maka batang lilin berlompang biasanya dipaparkan dalam warna putih dengan sempadan hitam atau warna hijau sepenuhnya akan terbentuk. Bahagian tebal pada batang lilin ini dikenali sebagai badan atau badan lilin yang mungkin berbentuk panjang, normal atau pendek saiznya yang selari dengan garisan di atas atau di bawahnya. Garisan panjang atau pendek di atas dan di bawah badan atau badan lilin ini mewakili jurat harga tinggi atau rendah dan garisan ini dikenali sebagai bayang, ekor atau sumbu. Bagi sesetengah hari, harga tertinggi akan ditandakan oleh bahagian atas bayang atas dan harga terendah akan ditandakan oleh bahagian bawah ekor atau sumbu bawah. Sila ambil maklum bahawa badan mungkin atau mungkin tidak mempunyai bayang, ekor atau sumbu. Batang lilin doji. Batang lilin doji digambarkan melalui ciri-ciri harga pembukaan dan penutupannya yang sama. Panjang ekor lilin ini sama ada di atas atau di bawah mungkin berbeza. Batang lilin doji mempunyai keunikan dari segi harga pembukaan dan penutupannya pada paras yang sama. Doji pepatung. Doji pepatung terbentuk apabila harga pembukaan dan penutupan adalah sama dan berada pada paras tertinggi untuk hari tersebut. Sekiranya ia mempunyai bayang rendah yang lebih panjang, ia mengisyaratkan trend bullish. Apabila ia muncul pada paras rendah pasaran, ia dianggap sebagai isyarat berbalik. Doji gravestone. Doji gravestone terbentuk apabila harga pembukaan dan harga penutupan adalah sama serta pada masa yang sama berada di bahagian bawah batang lilin, membolehkan bayang hanya kelihatan di atasnya. Sekiranya bayang atas lebih panjang, ia mengisyaratkan trend yang lebih bearish. Apabila ia muncul pada paras atas pasaran, ia dianggap sebagai isyarat berbalik. Doji berkaki panjang. Doji berkaki panjang terbentuk apabila harga pembukaan dan harga penutupan adalah sama serta mempunyai bayangan atas dan bawah yang panjang. Sekiranya pembentukan ini muncul pada paras tinggi pasaran, maka ia mengisyaratkan pembalikan pasaran. Hanging Man. Hanging Man merupakan batang lilin bullish atau bearish dengan badan yang sempit berhampiran paras tinggi dengan sedikit bayang atas dan bayang bawah panjang. Bayang bawah perlu menjadi 2 atau 3 kali ganda panjang daripada badannya. Ia dianggap sebagai corak bearish ketika trend menaik. Tukul. Tukul terdiri daripada batang lilin bullish atau bearish dengan badan yang sempit berhampiran paras atas dengan sedikit bayang atas dan ekor bawah panjang. Ia dianggap sebagai corak bullish ketika trend menurun. Tukul hitam terbalik. Tukul hitam terbalik ialah batang lilin bearish pada bahagian bawah pembentukan dan mempunyai bayang atas panjang dengan sedikit bayang bawah dan menyerupai kedudukan tukul yang terbalik. Ia dianggap sebagai isyarat pembalikan bawah yang perlu disahkan pada hari dagangan berikutnya. Tukul terbalik. Tukul terbalik merupakan batang lilin bearish atau bullish yang menyerupai pembentukan tukul terbalik dengan badan sempit pada paras bawah dan bayang atas yang panjang yang dijangka terbentuk 2 atau 3 kali ganda lebih panjang daripada badan utama dan bayang bawah yang kecil. Pembentukan ini dilihat sebagai isyarat pembalikan bawah yang perlu disahkan dalam batang lilin berikutnya. Maka, ia boleh dianggap sebagai corak pembalikan bullish. Seperti yang disebut sebelum ini, tukul terbalik kelihatan seperti pembentukan batang lilin tukul dalam versi berbalik. Seperti batang lilin tukul terbalik terdiri daripada satu lilin dan apabila ditemui dalam trend menurun, ia dianggap sebagai potensi corak pembalikan. Perlu diketahui bahawa bayang atas panjang dalam pembentukan batang lilin berperanan sebagai penunjuk yang pembeli telah melonjakkan harga menaik pada titik tertentu sepanjang tempoh pembentukan lilin berkenaan. Namun, tekanan jualan yang kukuh menarik harga untuk kembali turun pada tempoh berhampiran dengan titik pembukaannya. Memandangkan hal ini berlaku dalam keadaan trend menaik, tekanan penjualan dilihat sebagai tanda potensi pembalikan. Apabila menemui corak ini, pedagang akan mencari pembukaan yang lebih rendah pada tempoh berikutnya sebelum mengambil kira kesahihan corak tersebut dan mungkin menyertakannya dalam strategi dagangan mereka.
Bayang bawah panjang. Batang lilin bearish atau bullish terbentuk dengan ekor bawah yang panjangnya 2/3 atau lebih panjang daripada keseluruhan julat batang lilin berkenaan. Biasanya, hal ini dianggap sebagai isyarat bullish apabila ia muncul di sekitar paras sokongan harga. Bayang atas panjang. Batang lilin bearish atau bullish terbentuk dengan bayang atas yang panjangnya 2/3 atau lebih panjang daripada keseluruhan julat batang lilin berkenaan. Biasanya, ia dianggap sebagai isyarat bearish apabila muncul di sekitar paras rintangan harga. Marubozu. Secara praktikalnya, pembentukan marubozu ialah bentuk batang lilin yang panjang atau normal, bearish atau bullish tanpa bayang. Harga pembukaan dan penutupan terdiri daripada bahagian atas dan bawah batang lilin tanpa sebarang sisihan. Pembentukan marubozu dianggap sebagai corak penyambungan. Bibliografi merujuk kepada marubozu sebagai nama pembentukan batang lilin Jepun yang digunakan dalam analisis teknikal untuk menunjukkan instrumen dagangan yang mempunyai satu arah dagangan kukuh sepanjang sesi dan ditutup pada harga yang tinggi atau rendah pada hari tersebut. Lilin marubozu hanya terdiri daripada badan sahaja dan batang lilin marubozu menunjukkan bahawa pembeli berada dalam kawasan tindakan harga sepanjang tempoh dagangan yang diwakili batang lilin ini dan dianggap sangat bullish. Sebaliknya, batang lilin marubozu bearish pula menunjukkan bahawa penjual berada dalam kawalan dan dianggap sangat bearish. On the flip side, a bearish Marubozu candlestick indicates the sellers were in charge and is considered very bearish. Then we have the shooting star. A shooting star is a bearish Shooting star. candlestick. Shooting star ialah batang lilin bearish atau bullish yang terdiri daripada bayang atas yang panjang dan sedikit atau tiada ekor bawah. Ia dilihat sebagai pembentukan menurun dalam tren menaik. Oleh itu, dianggap sebagai pembentukan pembalikan bearish. Shooting star kelihatan sangat serupa dengan pembentukan tukul terbalik, namun tidak ditemui dalam tren menurun seperti tukul terbalik, tetapi dalam tren menaik dan dengan itu membayangkan hasil yang berbeza. Bayang atas panjang pembentukan batang lilin membayangkan bahawa pembeli menolak harga lebih tinggi pada titik yang relevan dalam tempoh dagangan yang diwakili oleh batang lilin. Namun, penjual dapat membalikkan tekanan belian yang mendorong harga penutupan lebih dekat kepada harga pembukaan. Memandangkan ini berlaku dalam tren menaik, boleh dilihat bahawa pembeli mendapati rintangan yang mencukupi yang akhirnya boleh membalikkan tren menaik. Oleh itu, pedagang menjangkakan pembukaan yang lebih rendah dalam tempoh seterusnya untuk mengesahkan semula kesahihan corak bearish. In the next period in order to reaffirm the pattern's bearish validity. Then we have the spinning top. A spinning top can be a bearish or Spinning bullish top. candlestick which Spinning top boleh menjadi batang lilin bearish atau bullish yang mempunyai badan yang agak kecil, manakala saiz bayang boleh berbeza-beza. Pembentukan ini dianggap sebagai corak neutral. Namun, kini semakin penting bersama-sama dengan pembentukan lain. Then we have the three white soldiers. The Three white soldiers. candlestick chart Three white soldiers ialah corak carta lilin yang mewakili 3 sesi dagangan dan membayangkan pembalikan harga yang kukuh daripada pasaran menurun kepada pasaran menaik. Secara praktikalnya, corak terbentuk daripada 3 batang lilin bullish penuh yang menunjukkan trend menaik seperti tangga. Setiap satu harus dibuka di atas pembukaan hari sebelumnya, sebaik-baiknya dalam julat harga pertengahan hari sebelumnya. Setiap batang lilin juga harus ditutup secara berterusan ke atas untuk menetapkan paras tinggi jangka terdekat yang baru. Seperti yang dinyatakan, pembentukan Three White Soldiers membantu untuk mengesahkan bahawa pasaran bear telah berlalu dan sentimen pasaran telah berubah menjadi bullish. Corak lilin ini mempunyai lawan yang dikenali sebagai Three Black Crows yang berkongsi ciri yang sama secara terbalik dan kita akan membincangkannya dalam topik seterusnya. Three Black Crows. Pembentukan Three Black Crows ialah corak carta yang dianggap sebagai pembentukan bearish dan digunakan untuk menunjukkan pembalikan atau penurunan. Ia terbentuk merentasi 3 sesi dagangan dan terdiri daripada 3 batang lilin bearish panjang yang tren menurunnya dalam bentuk tangga. Setiap lilin harus dibuka lebih rendah daripada pembukaan hari sebelumnya, sebaik-baiknya pada pertengahan julat harga hari sebelumnya. Setiap batang lilin juga harus ditutup secara berterusan ke bawah untuk menetapkan paras rendah jangka terdekat yang baru. Corak ini menandakan pembalikan harga yang kukuh daripada pasaran menaik kepada pasaran menurun. Three Black Crows membantu mengesahkan bahawa pasaran menaik telah berakhir dan sentimen pasaran telah bertukar menjadi negatif. Dalam bibliografi, pembentukan dianggap lebih berguna untuk strategi jangka panjang. And market sentiment has turned negative. In the bibliography, the formation is considered more useful for longer term strategies. And then we have the morning star. The morning star is a pattern formed by 3 candles. Normally a long bearish candlestick Morning followed star. by
Morningstar ialah corak yang terdiri daripada 3 lilin. Lilin bearish panjang biasa, disusuli dengan doji bullish atau bearish pendek dan kemudiannya disusuli dengan lilin bullish panjang. Untuk mendapatkan pembentukan Morningstar yang sah, kebanyakan pedagang akan mencari paras atas lilin ketiga untuk berada sekurang-kurangnya separuh daripada badan lilin pertama dalam corak tersebut. Lilin hitam menunjukkan kejatuhan harga dan lilin putih menunjukkan kenaikan harga. Apabila ditemui dalam tren menurun, corak ini boleh menjadi petunjuk bahawa tren harga akan berbalik. Dari sudut penawaran dan permintaan, corak ini menunjukkan bahawa banyak jualan berlaku dalam tempoh yang membentuk lilin hitam pertama. Kemudian, tempoh dagangan yang lebih rendah tetapi dengan julat berkurangan yang menunjukkan keraguan dalam pasaran. Ini membentuk lilin kedua. Kemudiannya, terbentuk lilin ketiga yang menunjukkan bahawa pembeli telah mengambil kawalan terhadap arah instrumen dagangan. Memandangkan Morningstar ialah pembentukan 3 lilin, pedagang mungkin tidak menunggu pengesahan daripada lilin keempat untuk mengesahkan perubahan tren. Volume dagangan yang tinggi pada hari dagangan ketiga mengesahkan pembentukan. Oleh itu, saiz lilin menjadi penunjuk saiz yang mungkin bagi pembalikan tren. Terutamanya, semakin tinggi pergerakan lilin bullish berhubung dengan batang lilin bearish pertama, semakin besar potensi pembalikan. An indication of the possible size of the trend reversal, especially the higher the bullish candle moves in relation to the bearish, the first candlestick, the larger the potential reversal.